وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبسلم منك وفهم مستقيما واهد سنة ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك كما صرفت ولهم الملائكة المقربين وحزن وافتح علينا برحمتك وعلينا سر رحمتك يا رب اشرح لنا سرنا ولساننا لا تمن لساننا قال الشيخ سمتنا نفعنا في الدارين سكنه. Dan ke-10 hayat, artinya hidup, lawannya mati. Dan makna hayat itu iaitu sifat yang maujudah, lagi qadim, yang berdiri ia dengan zat yang qadim, yang mengesah ia akan bahawa bersifat ia dengan segala sifat ma'ani, seperti ilmu dan kudrat dan iradat dan lainnya. Ke-10 dan ke-10 hayat. Artinya, arti hayat hidup. Lawan hidup tu ialah mati. Dengan maknanya wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa mengiktikad bahawa Allah Ta'ala itu wajib hidup, mustahil mati. Dan makna hayat itu. Dan makna hayat itu iaitu sifat hayat ni ialah satu sifat. Satu sifat yang maujudah, yang ada pada kharij. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, kita dapat memandang kepada sifat hayat. Sifat hayat ni sifat yang maujudah, sebagaimana maklum segala sifat ma'ani ni, segala sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada kharij. Lalu tu dia katakan sifat hayat ni sifat yang maujudah, lagi qadimah, lagi sedia, sebab dia sifat bagi zat Allah yang qadim, maka sifat hayat pun qadim juga. Jadi lagi yang qadimah itu untuk nak keluarkan sifat hayat bagi makhluk ini. Sebab sifat hayat makhluk ini adalah baru kesemuanya. Yang berdiri dengan zat yang qadim, yang berdiri ia dengan zat yang qadim, maknanya dia tu suatu sifat yang ada pada zat yang qadim. Zat yang qadim tu ialah zat Allah Ta'ala. Yang berdiri ia dengan zat yang qadim, maknanya dia tu satu sifat bagi zat yang qadim. Maknanya zat yang qadim ialah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan dia. Yang mesah ia akan bahawa bersifat ia zat yang qadim dengan segala sifat ma'ani. Yang mesahkan yakni pada akal. Yang mesahkan yakni pada akal. Bukan pada wakil, bahkan pada akal. Yang mesahkan akan bahawa bersifat ia zat yang qadim itu dengan segala sifat ma'ani,
Dengan maknanya sekiranya kalau tidak bersifat dengan sifat hayat. Kalau zat Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat hayat, bahkan bersifat dengan mati, maka tentulah tak bersifat dengan segala sifat ma'ani yang lain. Qudrat, iradat, ilmu, sama' basar, kalam tidak bersifat. Jadi pada maknanya sifat hayat ini syarat pada akal, syarat bagi nak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Bukan katanya ada tertib. Pertama Allah bersifat dengan sifat hayat, selepas tu bersifat dengan kudrat iradat. Bukan maknanya begitu. Sebab segala sifat Allah Ta'ala itu semuanya qadim, tidak ada terdulu dan terkemudian. Tetapi pada kiraan akal kita bahwasanya suatu zat, mana-mana zat kalau tak bersifat dengan sifat hayat, sifat lain-lain pun tak boleh nak bersifat juga. Jadi dengan maknanya sifat zat Allah Ta'ala kalau mati tentu tak bersifat dengan mana-mana sifat. Nak bersifat dengan ilmu, kudrat, iradat apa semua, mestilah zat itu hidup. Kalau mati tak bersifat dengan sifat ilmu, kudrat, iradat dan lain-lain lagi. Itu makna kata yang mesahkan bahawa bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Maknanya kalau kita katanya Allah Ta'ala itu kuasa, tentu dia hidup. Allah Ta'ala itu berkehendak, itu mesti dia hidup. Allah Ta'ala berilmu, tentu dia hidup. Dengan sebab kalau tak hidup, maka tak ada lah sifat ilmu, kudrat, iradat dan lain-lain lagi. Itu maknanya mengesahkan. Mana dia sifat ma'ani seperti ilmu dan kudrat dan iradat. Lepas tu nak ada dan lagi. Dan lainnya lain daripada ilmu, kudrat, iradat. Dan hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan ruh. Bersalahan dengan hidup kita makhluk ini, hidup kita dengan ruh. Sekiranya kalau tidak ada ruh, maka tidak hidup zat kita makhluk. Adapun hidup zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan dengan ruh, bahkan hidup dengan sebab ada sifat hayat. Sekiranya kalau kenapa tidak boleh kata Allah Ta'ala itu hidup dengan ruh? Dengan sebabnya kalau Allah Ta'ala hidup dengan ruh, maka tentu jadi bersusun pada zat Allah Ta'ala, menafikan sifat wahdaniyat pada zat. Maka hiduplah Allah Ta'ala itu bukan dengan ruh. Semata-mata ada sifat hayat, maka hiduplah Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita i'tikad begitulah, Allah Ta'ala hidup bukan hidup dengan roh semacam kita. Habis tu dia katanya maka hayat itu tiada bertakluk dengan suatu. Maka hayat itu, sifat hayat itu tiada bertakluk, tiada bersangkut dengan suatu, dengan apa-apa suatu. Dia tidak, ni sifat ma'ani yang tidak bertakluk, ialah sifat hayat. Jadi semata-mata dia tu menghidupkan zat saja, tidak bertakluk, tidak bersangkutan dengan apa-apa. Tak seperti kudrat kena bersangkut dengan benda mungkin. Tak seperti ilmu, ilmu tu bersangkut dengan benda mungkin, benda wajib, benda harus. Tak seperti apa dia lagi? Tak seperti sama' dan basar. Sama' dan basar itu dia ada bersangkutan dengan benda ada. Setiap benda yang ada Allah Ta'ala dengar dan nampak. Sini tidak bersangkutan dengan mana-mana suatu. Seperti kita kalau nak banding, kalau kat kitanya hayat kita seperti comel, elok.
Dia tidak bersangkut dengan apa-apa, tak seperti makan. Makan kena bersangkutan dengan umpama nasi. Kena bersangkutan dengan umpama nasi. Kalau duduk mesti kena bersangkutan dengan umpama kursi atau lantai dan sebagainya. Tak seperti berjalan. Berjalan tu di atas jalan ada bersangkutan juga dengan jalan. Tetapi comel elok maka tidak bersangkutan dengan apa-apa. Maka seolah begitulah sifat hayat. Supaya juga sama juga dengan hayat kita tidak bersangkut dengan mana-mana. Tidak tersangkut seperti makan bersangkut dengan nasi. Kalau tahu dengan benda tu dengan benda ni tidak. Tidak bertakluk dengan sesuatu. Dan iaitu hayat syarat pada segala sifat, yakni syarat pada akal. Syarat pada akal, tidak pada wakil. Kenapa kata begitu? Kalau kata syarat pada wakil, syarat terdulu di atas masyurut. Seperti kata wuduk syarat bagi nak sah sembahyang, maka wuduk mesti ada dulu daripada sembahyang. Sebab wuduk tu syarat, sembahyang tu masyurut. Maka sekiranya kalau betul-betul syarat tu maknanya syarat ada dahulu daripada masyurut. Maka di sini tidak begitu. Hanya pada kiraan akal kita dia tu jadi syarat bagi segala sifat yang lain seperti kata tadi. Dengan maknanya zat mana-mana zat tak boleh nak bersifat dengan ilmu, dengan kudrat, dengan iradat, melainkan zat itu hidup. Pada kiraan akal kitanya begitu. Zat mana-mana zat tak boleh bersifat dengan kudrat, dengan iradat, dengan tahu, dengan nampak tu, melainkan zat itu yang hidup. Melainkan zat itu yang hidup. Sekiranya kalau zat tu tak hidup, dengan maknanya mati, maka tentulah tak ada sifat ilmu, kudrat dan iradat dan lain lagi. Nak kata zat, apabila kata zat suatu zat itu hidup, zat suatu itu bersifat dengan ilmu, tentu dia hidup. Macam kita lah, katanya orang tu sedang makan, dia tak boleh nak makan melainkan dia hidup. Jadi hidup tu syarat bagi boleh makan. Kalau tak hidup, maka tak makan. Kita tidak tilik kepada katanya makan tu dulu daripada hidup ke artinya hidup itu terdulu di atas makan mana dulu. Kita tidak tiliknya begitu. Seperti kita katanya bergerak itu bersuara, syarat bagi hidup, syarat nak bergerak, syarat nak bersuara itu ialah hidup. Kalau tidak hidup, orang kita kalau tak hidup, maka tak bergerak dengan sendiri. Maka dikatakan nak bergerak dengan sendiri itu mesti hidup. Kenapa kata dengan sendiri? Kalau bergerak pokok-pokok tu bergerak dengan sebab puput dia angin. Itu tak mesti hidup. Bergerak dengan melalui puput dia angin, daun-daun tu, itu tak syarat kena hidup. Jadi maknanya pada kiraan akal kita tak boleh kata suatu tu bergerak melainkan suatu itu hidup kalau benda makhluk. Tak boleh kata suatu benda itu makan melainkan benda itu hidup. Tak boleh kata suatu zat itu berjalan melainkan dia tu hidup. Jadi hidup tu pada kiraan akal tu syarat bagi perbuatan-perbuatan yang lain. Ini kalau kita manusia. Ini kalau kita makhluk. Jadi nak buat bandingannya begitulah. Macam mana dia berjalan kalau mati. Macam mana dia nak makan kalau dia mati. Macam mana dia nak dengar kalau dia mati. Begitulah. Jadi
Jadi maknanya hayat ni syarat bagi segala sifat ma'ani yang lain-lain lagi. Dengan maknanya kalau mati tentu tak bersifat dengan ilmu, kudrat, iradat dan sebagainya. Habisnya. Dan dalil wajib hayat. Nah, tulisan dia tu hayat dengan ta marbutah, ta bulat. Kalau ta panjang tu, tulisan dengan ta panjang tu seperti tadi tu salah. Ta tu ta marbutah. Yang kita wakaf jadi ha. Hayah. Begitu. Dan dalil sifat hayat bagi Allah Ta'ala itu dalil wajib hayat. Dalil wajib hayat Allah Ta'ala. Dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat oleh zat Allah Ta'ala dengan sifat hayat. Dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat zat Allah Ta'ala dengan sifat hayat wajib pada akal. Nah, dalil yang menunjuk katanya akal kita tak terima kalau kata zat Allah Ta'ala itu mati. Hanya akal kita menghukum kata mestilah zat Allah Ta'ala itu hidup bersifat dengan sifat hayat. Mana dia dalil? Dalil dianya ialah wujud alam ini. Ada alam ini lah menunjuk di atas zat Allah Ta'ala itu hidup. Ada alam ini dalil yang menunjuk di atas bahawasa zat Allah Ta'ala itu hidup. Kenapa boleh begitu? Kenapa boleh katanya alam ini jadi dalil? Cara mana kita fikir, cara mana kita tilik untuk nak bagi nampak katanya alam ini jadi menunjuk di atas hidup Allah Ta'ala, maka wajah dianya, cara kita fikirnya begini. Alam ini menunjuk di atas Allah Ta'ala itu hidup. Kerananya begini, wajah dia punya begini. Cara kita berdalilnya begini. Macam mana? Kerana jikalau ia bersifat dengan mati. Jikalau ia Allah bersifat ia dengan mati. Kalau dia mati, tak hidup. Kalau dia tak hidup, tentu dia mati. Kalau dia mati, apa nak kata? Lazimnya, nascaya tiada suatu daripada alam ini. Ini ringkas. Ini ringkas. Maknanya, jikalau tiada bersifat, jikalau bersifat ia dengan mati. Kalau bersifat dengan mati, kita maklum daripada tadi bahwasanya mati itu, hidup itu syarat pada akal, pada nak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu. Nah, maka sekiranya kalau zat Allah Ta'ala itu mati, maka tentu tidak ada sifat kudrat, tidak ada sifat iradat, tidak ada sifat ilmu dan lain-lain lagi. Tu dia, kita pergi begitu dulu. Kalau Allah Ta'ala itu mati, tentu Allah tak berilmu, tak berkudrat, tak beriradat. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak ada ilmu, maka dia tak tahu nak buat alam ini. Maka kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat iradat, tentu dia tak hendak menjadikan alam ini. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kudrat, maka dia tak kuasa nak mengadakan alam ini. Maka sekiranya kalau dia tak kuasa, tak hendak, tak tahu nak buat alam ini, maka tentulah tidak ada suatu daripada alam ini. Itu baru masuk tepat dia kata nas dia tiada ada suatu daripada alam ini. Jadi maknanya kalau bersifat dengan mati, kalau bersifat dengan mati, tentu dia lemah, tentu dia tidak kandak, tentu dia tak bersifat dengan sifat ilmu.
Maka sekiranya kalau ternafi tiga-tiga sifat itu, mana ilmu, kudrat, iradat, tentu tak boleh nak mengandalkan alam ini. Dengan sebab katanya hayat adalah sifat bagi syarat bagi sifat-sifat yang lain kan. Kalau tak ada hayat, tak ada kudrat. Tak ada kudrat, apa kita panggil? Lemah. Apabila lemah, mana boleh nak buatkan alam ini? Kalau tak boleh nak buat alam ini, tentu tidak ada alam ini. Maka tidak ada alam ini, betul ke tidak? Dia kata, dan iaitu batil, salah. Dan iaitu tiada suatu daripada alam ini batil, palsu, salah. Kerana menyalahi pendapat dengan musyahadah. Kita musyahadah, kita tengok, kita nampak, kita tahu kata alam ini banyak, ada. Kalau begitu Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh ada, malaikat dia bersifat dengan sifat hayat. Itulah kita nak ni. Alam ini ada, menunjuk kata Allah ada sifat kudrat. Sifat kudrat tak boleh ada, malaikat kena ada sifat hayat. Begitulah kita fikirnya. Itulah dalil bagi sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seterusnya ke-11 sama'. Artinya, arti sama' mendengar, dan lawannya, lawan sama' tu tuli. Dan ke-12 basar, artinya melihat, lawannya buta. Jadi maknanya sama' satu sifat, basar tu satu sifat. Wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Dan makna kedua-duanya itu sama' dan basar. Sifat, jadi sama' pun sifat, basar pun sifat. Yang maujud kedua-duanya. Yang maujud memang segala sifat ma'ani ada pada kharij. Yang qadim, memanglah sifat bagi zat yang qadim, qadimlah sifat. Zat Allah qadim, sama' sifat bagi zat Allah qadim, sama' pun qadim lah. Basar sifat bagi zat Allah yang qadim, maka basar pun qadim dah juga. Sebab tak boleh jadi mustahil kalau kita katanya sama' dan basar dan juga sifat lain-lain lagi tu baru. Sebab kalau kita katanya kalau sifat baru, maknanya asalnya tidak ada. Belum pada nak ada sama' kekurangan. Belum pada nak ada sifat basar, Allah di dalam keadaan kekurangan. Maka kekurangan itu adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah. Katanya lagi qadim, memang sifat bagi zat yang qadim, qadim lah. Yang berdiri keduanya dengan zat yang qadim. Yang berdiri keduanya dengan zat yang qadim, dengan mana dia ni satu sifat. Kedua-dua ni adalah sifat bagi zat yang qadim. Kedua-dua itu adalah sifat bagi zat yang qadim. Zat Allah Ta'ala. Dan maknanya zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kedua-dua. Nyata dengan keduanya oleh segala yang maujud. Zat tu tak nak. Segala maujud. Lepas tu zat tu tak nak. Nyata dengan kedua-duanya sama' dan basar. Nyata bagi zat Allah Ta'ala.
Nyata, yakni nyata bagi zat Allah Ta'ala dengan kedua-duanya, dengan samuk dan basar. Nyata-nyata oleh segala yang maujud. Asal benda tu ada pada kharij. Asal ke benda tu ada pada kharij, ialah setiap-tiap benda yang didapat dengan mana-mana satu daripada pancaan dera yang 5 itu dikatakan benda maujud. Maka segala benda maujud tu Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala melihat. Itu makna nyata. Nyata nisbah bagi samuk kita panggil dengar. Nyata nisbah bagi sifat basar kita panggil nampak. Kita panggil nampak. Itulah nyata. Nyata nisbah bagi sifat ilmu kita panggil tahu. Sama ada qadim sama ada qadim, yakni sama ada yang maujud itu qadim, sama ada yang maujud itu qadim. Kita tafsir gitu, sama ada qadim, yakni sama ada yang maujud itu qadim. Sama ada yang maujud itu qadim. Yang mana dia yang maujud yang qadim seperti zat Allah dan segala sifatnya sifat Allah, yakni sifat ma'aninya, sifat ma'ani Allah. Zat Allah dan segala sifat ma'ani bagi Allah itu benda yang ada, yang maujud, lagi pulanya qadim. Allah Ta'ala dengar atau baru. Dan sewaktu itu benda yang maujud itu adalah benda yang baru. Benda yang baru. Seperti segala hawadis, seperti segala benda yang baru. Seperti zat yang baru, seperti sifat-sifat benda yang baru, seperti manis, masin dan sebagainya. Asalkan benda tu ada, baru ke qadim, Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala melihat. Walaupun bukan suara sekalipun. Walaupun bukan suara sekalipun. Bahkan suara itu sebahagian daripada benda yang ada. Allah Ta'ala dengar ke tidak suara, dengar. Allah Ta'ala melihat ke tidak akan suara, melihat. Kenapa? Sebab suara itu adalah benda yang maujud. Dan tak mesti benda maujud ni tak mesti tersimpan di atas suara saja. Bahkan suara ni masuk di dalam bahagian mana? Benda maujud yang baru. Suara-suara ni ialah benda yang maujud yang ada pada kharij yang baru. Padahalnya sifat samuk dan basar dia takluk kepada benda yang ada. Sama ada benda tu qadim ke ataunya baru. Begitu. Dengan maknanya takluk macam mana? Benda apa yang Allah Ta'ala mendengar, apa benda yang Allah Ta'ala melihat, begitu. Apa benda yang Allah Ta'ala dengar, apa benda yang Allah Ta'ala nampak, jawabnya asalkan benda maujud Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala nampak. Itulah kata takluk bagi sifat samuk dan basar, itu dikatakan nyata. Allah Ta'ala nyata bagi Allah Ta'ala segala maujud. Segala benda yang ada nyata bagi Allah Ta'ala. Nyata bagi samuk Allah Ta'ala. Dengan maknanya samuk Allah Ta'ala mendengarkan segala benda maujud. Nyata bagi Allah Ta'ala segala benda maujud dengan sifat basar. Dengan maknanya Allah Ta'ala nampak melihat akan segala benda yang maujud. Asalkan maujud. Qadim ke baru, zat ataunya sifat tidak ada. Tak kira. Asalkan benda itu benda ada pada kharij, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Zat ataunya sifat. Baru ataunya qadim. Sama saja benda itu, benda maujud itu baru atau qadim. Sama saja benda itu, apa dia? Benda itu zat ataunya sifat ataunya
Nah, baru atau qadim. Begitulah. Jadi maknanya lepas tu benda maujud tu pula yang qadim, maka zat Allah Taala wajib ada. Jadi maknanya kita maklum benda maujud ni dia ada di dalam satu bahagian benda maujud tu qadim. Satu bahagian daripada benda maujud itu baru. Sebab tu kalau kita kira katanya maujud dengan qadim, umum khusus min wajhin. Benda maujud tak mesti baru, benda baru tak mesti maujud. Benda baru, benda yang baru tak mesti maujud. Maknanya maujud dengan mana ada pada kharij. Benda baru tak mesti maujud. Boleh jadi maujud, boleh jadi tidak maujud. Bahkan amrun i'tibari. Tengok duduk kita sekarang. Baru ke tidak? Jawabnya baru. Maujud ke tidak? Bukan. Bahkan duduk kita tu amrun i'tibari. Sabit dalam zihin, dalam fikiran saja, tidak sabit tidak ada di luar fikiran. Jadi maknanya benda baru tak mesti maujud. Benda baru tak mesti maujud. Boleh jadi maujud, boleh jadi tidak maujud. Tengok, benda baru maujud boleh jadi seperti badan kita. Dan masam manis pada benda yang masin, benda yang manis, putih pada kapas, hitam pada gagak masalan. Itu baru lagi pulaknya maujud. Adapun duduk berjalan kita panas sejuk, maka itu baru juga, tetapi amrun i'tibari, bukan dia maujud. Begitu juga yang maujud tak mesti qadim. Yang maujud tak mesti qadim. Boleh jadi yang qadim setengah daripada, dengan maknanya setengah benda maujud itu benda qadim, setengah benda maujud itu tak qadim. Sebab kalau kita katanya zat Allah maujud, lagi pulaknya qadim. Sifat kudrat, iradat maujud, lagi pulaknya qadim. Tetapi kalau apa dia? Kalau sifat maknawiyah bukan maujud, tetapi dia qadim azali. Begitulah. Jadi maknanya sebut kata maujud, sebahagian benda maujud tu wajib. Sebahagian daripada benda maujud itu harus. Jadi maknanya Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, asalkan benda tu maujud. Zat artinya sifat. Qadim artinya baru. Dengan maknanya kalau bukan maujud, dengan sebab dia tu amrun i'tibari, artinya hal, maka tak didengar dan tak dilihat. Walaupun dia sungguh, tengok sungguh ke tidak kaunuhu qadiran, sungguh kan? Sungguh ke tidak kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu amat yang berkuasa, sungguh ke tidak Allah Ta'ala itu wujud, maka wujud tu tak dilihat, wujud tu tak didengarkan. Sifat wujud Allah Ta'ala tidak mendengar, sifat wujud Allah Ta'ala tidak melihat. Sebab bukan benda maujud. Sifat kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala mendengar ke tidak? Allah Ta'ala mendengar ke tidak? Allah Ta'ala melihat ke tidak? Jawabnya tidak. Tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi kalau tanya, tahu ke tidak? Memanglah tahu. Tetapi tak dengar. Sebab dengar akan benda yang maujud. Sifat maknawiyah bukan benda maujud. Maka jangan kata itu kekurangan. Bukan, dia tak jadi kekurangan. Sebab dia tidak dia tak jadi kekurangan. Allah Ta'ala tak mendengar akan sifat maknawiyah dia.
Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat, tak dapat dengar, tak dapat lihat akan sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman. Tak jadi kekurangan sebab bukan takluk dia. Tengok, gajah dengan monyet. Kalau kita nak banding, gajah dengan monyet mana kuat? Gajah dengan monyet, siapa yang kuat? Yang paling kuat? Jawabnya, gajah. Betul kan? Tapi kenapa monyet boleh panjat pokok-pokok, gajah tak boleh panjat? Kenapa monyet boleh panjat pokok, kenapa gajah tak boleh panjat? Padahal gajah lebih kuat daripada monyet. Sebab gajah bukan takluk dia, bukan nak kerjaan dia panjat pokok. Kan? Bukan itu dia seperti kata gajah dengan burung mana kuat. Memanglah kuat gajah. Tapi kenapa burung boleh terbang, gajah tak boleh terbang? Takkan burung lebih kuat daripada gajah ke? Tak, gajah lebih kuat. Tetapi bukan pekerjaan dia, bukan tugasan dia, bukan habuan dia. Jadi kita nak katanya gajah ni lemah, tak jadi lemah dia. Tengok nak terbang macam burung tak boleh. Nak panjat pokok macam monyet pun tak boleh. Gajah ni tak kuat dia. Bukan, jangan kata tak kuat. Maknanya bukan habuan dia. Bukan takluk dia. Jadi seperti kita katanya, seorang raja, dia tak boleh merentah negeri lain daripada negeri dia, dia tak boleh merentah. Adakah dikatakan raja itu lemah? Tak boleh kata lemah. Sebab apa? Luar daripada rentahan dia. Raja suatu negeri, apabila dia tak dapat nak merentahkan pada negeri yang lain, itu tak dikatakan lemah. Tak dikatakan lemah, tetapi raja kalau tak dapat merentahkan negeri dia sendiri, itulah kita nak kata lemah. Itulah kita nak kata kekurangan sebab dia tak boleh nak buat apa-apa dalam negeri dia sendiri. Itulah katanya dia tu kekurangan. Tetapi kalau katanya dia tu tak boleh nak buat apa-apa pada negeri yang lain daripada negeri dia, itu tak boleh kata dia tu tak ada kekurangan. Maka begitulah. Sebab kita dengar kita itu Allah Taala kita katanya Allah Taala dengar akan benda maujud. Lain pada benda maujud bukan habuan dia. Nak kata kekurangan tak boleh. Seperti pisau yang digunakan buat cukur rambut. Pisau penyukur itulah. Pisau yang dibuat guna untuk menyukurkan rambut. Tajam ke tidak dia? Tajam. Dengan parang, kalau kita tanya dengan parang, dengan kapuk, mana dia tajam? Yang mana tajam? Kita jawab katanya, pisau penyukur rambut ni lah lebih tajam. Kan? Nanti orang kata, kenapa kalau dia tajam, kenapa tak boleh kita nak potong kayu? Kalau dia betul tajam, kenapa tak boleh nak potong kayu? Kapuk pulanya boleh buat potong kayu, parang boleh buat potong kayu, padahalnya kau kata kurang tajam daripada kapuk tu. Kalau tajam tu tak boleh nak lawan dengan pisau penyukur. Maka kita jawab macam itulah. Itu kayu tu bukan muta'alaq bagi pisau penyukur. Pisau penyukur tu muta'alaq dia apa dia? Bulu-bulu tu saja. Parang kapuk pun dia tidak bertakluk dengan bulu-bulunya begitu, dia bertakluk dengan kayu begitu. Sebab itulah kita katanya Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat akan kaunuhu qadiran.
Sebab apa? Sifat kaunuhu qadiran bukan dia maujud. Begitu. Walaupun wajiblah tapi bukan maujud. Maka nak dengar benda maujud, melihat akan benda maujud. Begitu. Nampak benda maujud, dengar benda maujud. Benda yang bukan maujud tak didengar, sepatutlah dengan dia. Lagi pulanya kalau kita katanya Allah Ta'ala dengar sampai sifat maknawiyah pun dengar juga, itu nak kata dusta. Saya ada satu pisau penyukur rambut, boleh buat potong pokok, boleh buat kerat kayu, orang kata bohong gitu. Kenapa? Kalau buat potong kayu tu bukan pisau penyukur lah. Tidak bergaji pun parang, tidak parang pun kapok lah. Begitulah. Kita tak kata lemah kepada pisau penyukur dengan sebab tak boleh nak buangkan pokok, nak tebang pokok dengan dia. Kalau kapok tu tak boleh nak potong kayu, barulah kekurangan. Kalau parang tu tak boleh nak buat potong kayu, tak putus, maka itu kata kekurangan. Tapi pisau penyukur tak boleh potong kayu, kita tak kata kekurangan. Sebab bukan habuan dia, bukan kerjaan dia. Begitulah. Seterusnya, maka mendengar Allah akan dengan samu'nya, dengan sifat pendengar dia, akan segala zat dan sifat yang mawjud. Maka hasil daripada saninya, katanya Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samu' dia. Kalau tak ada sifat samu', tak mendengar. Mendengar akan segala zat, zat mesti mawjud. Zat mesti mawjud. Tak mawjud tak panggil zat. Zat mesti mawjud. Qadim tak qadim, tengoklah. Zat Allah qadim, zat baru. Zat alam ini, zat yang baru. Asalkan zat. Mendengar akan segala zat dan sifat. Tapi sifat ni yang mawjud. Yang mawjud tu kait pada sifat saja. Sifat ada dua, yang mawjud, yang tak mawjud. Sifat tu ada dua, yang mawjud dan yang tak mawjud. Adapun zat, semuanya mawjud. Sebut kata zat, semuanya mawjud. Walaupun baru, walaupun qadim. Sebut kata sifat, sebahagian sifat tu mawjud. Kalau sifat Allah, sifat ma'ani, mawjud. Sifat lain daripada sifat ma'ani bukan mawjud. Hanya sungguh amrun a'tibari hal salbiyah. Sama ada suara atau warna, sama ada benda itu suara atau warna atau lain-lain. Ni comelnya kena kata segala zat dan sifat sama ada baru atau qadim. Itu lagi comel. Sama ada zat dan sifat yang mawjud itu baru atau qadim. Lepas tu benda yang mawjud tu, kalau yang baru, sama ada benda yang baru itu, benda mawjud yang baru itu suara atau warna. Sebab suara dan warna adalah mawjud yang baru. Macam dia katanya zat dan sifat yang mawjudah sama ada baru atau qadim. Dengan sebab dia kata sama ada suara. Suara tu mana benda mawjud yang baru. Warna pun benda mawjud pada kharij yang baru. Mendengar tu dengan tiada telinga. Yang kena ada telinga ni kita makhluk. Kita makhluk. Adapun Allah Ta'ala dengan sebab dia ada sifat samuk, dengarlah. Sebab kita pun bukan dengar dengan telinga kan. Kita pun sebetulnya bukan dengar dengan telinga. Dengar dengan
sifat pendengar yang ada, yang Allah Ta'ala simpan di anak telinga. Bukan kita dengar dengan telinga, bukan kita tengok dengan mata. Kita tengok dengan sifat pelihat yang ada di mata. Begitu kan? Kita pun bukan dengar dengan telinga. Kita dengar dengan apa? Dengan sifat samuk. Kenapa kata telinga? Sebab sifat samuk ada kat Allah Ta'ala simpan pada telinga. Lalu tu kita cakap betul dengan telinga. Yang betul dengar dengan sifat pendengar. Begitu. Melihat bukan melihat dengan mata. Yang sebenarnya. Tapi orang yang cakap kata lihat dengan mata. Tak ada mata, tak boleh nak lihat. Kalau kita makhluk. Yang sebenarnya, kita makhluk ini pun kalau dengar, dengan apa? Dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala simpan kat telinga. Kalau melihat juga pun melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala simpan pada mata. Bukan, begitulah. Dan melihat ia dengan basarnya akan segala zat dan segala sifat yang wujudiyah, sama ada suara atau warna, daripada ketiadaan. Melihat daripada ketiadaan biji mata. Bukan mesti kena ada mata. Sebab dengar dengan sifat pelihat. Bukan dengan mata. Dan tiada mendegah akan dengarnya dan pelihatnya oleh jauh. Jauh dekat. Kita nak dengar, nak nampak tu kena dekat. Jangan jauh. Sebab kalau jauh tak nampak, tak dengar, itu kita. Adapun dengar Allah, lihat Allah Ta'ala akan segala benda mawjud, tak kira kata jauh dan dekat. Lagi pulanya Allah Ta'ala maha suci daripada tempat. Apabila Allah Ta'ala maha suci daripada tempat, maka tak boleh kata jauh dan dekat. Dan kelam, tak mesti kelam. Kita nak nampak benda mesti dalam cerah, dalam nur, dalam cahaya. Kalau benda tu dalam gelap tak nampak, ini kita bukan Allah. Seperti mengetahui ia dengan tiada hati. Allah Ta'ala tahu, bukan Tuhan ada hati. Kita kena ada hati, kena ada fikiran, baru faham, baru tahu. Allah tak begitu. Dan menapar dengan tiada tangan. Sebab Allah maha suci pada tangan. Dan berbuat dengan tiada alat perkakas. Begitulah. Kerana bersalahan sifat Allah bagi segala sifat yang baru. Sifat Allah tak sama dengan sifat baru. Begitu maklum. Dan dalil wajib sama' dan basar bagi Allah Ta'ala. Dan dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat Allah Ta'ala dengan sifat sama' dan basar, dan mustahil bersifat dengan sifat lawannya. Dalil dianya perman wa huwas sami'ul basir, iaitu artinya dan iaitu Allah yang mendengar dan yang melihat. Tak mendengar, malaikat ada sifat sama. Tak melihat, malaikat kena ada sifat pelihat. Allah Ta'ala tak boleh nak mendengarkan, malaikat dia bersifat dengan sifat sama. Allah Ta'ala tidak boleh melihatkan, malaikat dia tu bersifat dengan sifat basar. Walaupun ayat tidak cerita dengan betul-betul katanya Allah ada bersifat dengan sifat sama. Allah dia tak ada cerita betul-betul sarah katanya Allah bersifat dengan sifat basar. Tidak cakap betul-betul. Hanya kita faham daripada lazimnya yang mendengar mesti kena ada sifat pendengar. Melihat mesti kena ada sifat pelihat. Seperti kita fahamnya begini. Katanya, anak kau kat mana sekarang? Anak sulung kau kat mana sekarang? Kita jawab kata, dia ada tapi dia duk mengajar kat you masalah.
Ada, tapi sekarang dia mengajar kat you masalah, atau mengajar kat masjid masalah. Oh, orang ada ilmu dia, tahu. Walaupun dia tak cakap anak saya ada ilmu, tetapi dia cakap anak saya ada mengajar di sana, ada mengajar di sini. Kita pun tahu dengan secara dia tak cerita pun kita boleh tahu dengan secara lazim kata oh dia orang ada ilmu. Begitu ya. Anak kau anak kau buat apa sekarang? Kita jawab kata dia sekarang ambil upah buat rumah. Dia ambil upah bangunkan rumah. Kita jawab, oh anak kau jadi tukang. Dah tahu walaupun dia tak cakap kata anak dia jadi tukang sekalipun, tapi dia cakap begitu, kita tahulah. Kau buat apa sekarang? Ni saya kau buat apa sekarang? Kita jawab, ni saya sedang menuliskan surat-surat untuk nak buat jemputan datang ke masjid. Saya sedang menulis. Kita tahulah kata dia ni orang yang pandai menulis walaupun dia tak cerita. Begitulah. Jadi tak boleh nak menulis melainkan orang yang pandai menulis. Begitu. Maka di sini pun demikian. Yang mendengar mesti kena ada sifat sama. Yang melihat mesti kena ada sifat pelihat. Kalau tidaknya tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Ini dalil sam'i. Dalil sam'i artinya dalil nakli. Sifat sama' basar kalam kita tumpu, kita berat kepada dalil sam'i. Ini dalil akli pula. Dan lagi pula jikalau bersifat dengan tuli atau buta, ni dalil akli. Nescaya kekurangan. Buta dan tuli itu kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kamalat. Tak bersifat dengan sifat kamalat, bukan dia Tuhan. Tuhan tu ialah zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Tak bersifat dengan sifat kamalat, bukan dia Tuhan. Maka ta'alluq sam' dan basar itu dengan segala maujudat. Allah Ta'ala dengar akan apa? Dengar akan segala maujudat. Allah Ta'ala melihat akan apa dia? Akan benda maujudat, akan segala benda yang ada seperti dulu katanya. Ta'alluq dia tu panggilannya inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Nyata. Dengar itulah penyata. Nampak itulah kata nyata. Tetapi inkishaf dengan samu' dan basar itu lain daripada inkishaf dengan ilmu. Jadi tiga-tiga sifat tu ta'alluq inkishaf. Ilmu nyata dengan ilmu. Samu' nyata dengan samu', basar nyata dengan basar, tetapi panggil nyata. Dia tak bukan satu jalan. Nyata dengan jalan ilmu satu, nyata dengan melalui samu' lain, nyata dengan melalui basar lain. Berlain-lainan, berasing-asing. Kalau jadi satu tu mana samu' dan basar, ilmu satu sifat je lah. Kalau katanya tak berlainan, samu' nyata, samu' dengan basar, basar nyata dengan ilmu. Kalau begitu satu sifat, cumanya panggilan lain-lain. Ini tidak. Apabila samu' lain pada basar, ilmu lain pada kedua. Kalau begitu walaupun panggilan samu' nyata, tapi nyata ilmu, tahu kita panggil. Nyata dengan samu' kita panggil dengar. Nyata dengan basar kita panggil nampak. Jadi nampak, dengar, tahu, adakah yang sama? Tidak. Cumanya panggil nyata ke semuanya. Apabila orang bagi tahu kepada dia ni nak benda ni nak buat macam mana, dia pun cakap, dia pun cerita kata benda ni nak buat benda ni caranya begini nak buatnya caranya begini. Apabila dia selesai, kita pun sekarang dah nyata bagi saya, kata sekarang dah nyata bagi saya
cara mana kita nak buat. Hanya tu mana tahu. Begitulah. Kemudian kita akhir pada kata dan ke-13 kalam wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin. Untuk pengajian kitab Zahratul Murid kita untuk hari ini kita akhir pada hari ini. InsyaAllah dipanjangkan umur kita sambung lepas puasa ya. Wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin. Sekejap lagi kita sambung kitab Aqinatul Najin pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa ma fasnahu wa sami'nahu faraddud alaina waftah lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi 10 minit kita sambung kitab Aqidatul Najin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.